Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu untuk sesi pelajaran Jawi tahun 4 bersama saya Ustazah Saadah. InsyaAllah pada hari ini Ustazah akan menyambung tajuk yang pertama. Sebelum itu, Ustazah ingin berikan satu pepatah untuk para pelajar yang Ustazah kasihi. La yustata'ul ilmu birahatil jismi, yang bermaksud ilmu itu tidak akan didapat dengan santai-santai. Apa yang Ustazah ingin sampaikan adalah pelajar semua perlulah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Dan sekiranya Ustazah menyuruh melaksanakan tugasan, maka perlulah menyiapkan atau melaksanakan dengan penuh bersungguh-sungguh. Okey, semoga berjaya. Objektif pembelajaran untuk tajuk kali ini adalah yang pertama, dapat mengenal tanda baca. Yang kedua, dapat menyebut dan menulis jawi dengan menggunakan tanda baca yang sesuai. Yang ketiga, dapat membaca ayat yang mengandungi tanda baca berdasarkan teks. Okey, untuk topik pada hari ini adalah tanda baca yang kita akan belajar tanda noktah. Okey, jom kita tengok apa yang dimaksudkan dengan tanda noktah. Yang pertama adalah tanda berhenti yang digunakan pada akhir setiap ayat yang sempurna. Sebagai contoh, ibu saya seorang doktor. Okey, jadi di akhir ayat itu akan ada satu tanda titik ataupun tanda noktah. Yang kedua adalah fungsinya tanda singkatan nama jabatan, organisasi, pertubuhan dan syarikat. Sebagai contoh, pengkalan TLDM terletak di Perak. Pengkalan TLDM terletak di Perak. Cuba perhatikan perkataan TLDM. Ada tanda noktah selepas huruf tersebut. Okey. Fungsi yang ketiga adalah tanda selepas setiap senarai nombor. Okey. Sebagai contoh, kereta keluaran syarikat Proton seperti yang pertama, Saga, yang kedua, Wira dan yang ketiga, Wajah. Okey, cuba kita tengok selepas nombor ada tanda noktah. Okey, itu fungsinya yang boleh kita gunakan tanda noktah. Okey. Sebelum ini kita sudah mempelajari tanda noktah, dan pada hari ini Ustazah akan menerangkan tentang tanda koma. Apakah yang dimaksudkan dengan tanda koma dan macam mana bentuknya. Okey, boleh perhatikan pada skrin yang Ustazah tunjukkan, tanda koma itu seolah-olah nombor 6. Ya, nombor 6. Okey. Jom kita tengok apakah fungsi yang pertama yang terdapat pada tanda koma. Okey, untuk fungsi yang pertama adalah tanda memisahkan pembilangan dan pengumpulan. Tanda memisahkan pembilangan dan pengumpulan. Contoh ayat yang Ustazah berikan adalah 1, 2, 3 dan 4. Okey, cuba perhatikan pada setiap perkataan, selepas perkataan 1 ada tanda koma, 2 ada tanda koma, 3 dan 4. Okey. Untuk fungsi yang kedua adalah tanda memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Tanda memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Contoh ayat yang Ustazah berikan adalah, wah, besar sungguh rumah itu. Wah, besar sungguh rumah itu. Okey, selepas perkataan wah ada tanda koma, iaitu untuk misahkan kata seru di hadapan ayat induk. Okey, kemudian fungsi yang kedua adalah tanda memisahkan unsur kata dan frasa yang berurutan. Tanda memisahkan unsur kata dan frasa yang berurutan. Contoh ayat yang diberikan adalah rambutan,
betik dan langsat adalah buah-buahan tempatan. Rambutan, betik dan langsat adalah buah-buahan tempatan. Cuba kita perhatikan pada ayat rambutan, betik dan langsat adalah satu kumpulan buah-buahan. Namun begitu, haruslah kita meletakkan tanda koma selepas perkataan rambutan untuk menunjukkan perbezaan di antara rambutan dan juga betik. Okey, untuk fungsi yang ketiga adalah tanda memisahkan baris-baris pantun. Tanda memisahkan baris-baris pantun. Okey, cuba kita tengok pantun yang Ustazah sediakan. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Okey, cuba kita perhatikan setelah perkataan belayar. Ada tanda koma. Kemudian, pantun baris yang kedua adalah masak sebiji di atas peti. Setelah perkataan peti, hendaklah diletakkan tanda koma. Dan kemudian seterusnya adalah hutang emas boleh dibayar juga, perlulah diletakkan tanda koma untuk memisahkan baris-baris pantun. Begitulah fungsi-fungsi yang Ustazah tunjukkan. Diharap semua pelajar dapat memahami dengan baik. Okey, setakat ini sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.